Buletin Didik 19 November bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi memutuskan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Auburn, Amerika Syarikat. Keputusan itu dibuat selepas berbulan-bulan spekulasi mengenai masa depan atlet berusia 18 tahun itu. Kemasukan Azim ke Universiti Auburn itu diumumkan oleh Auburn Track and Field dalam platform media sosialnya. Universiti Auburn, sebuah institut pengajian, mempunyai misi dan visi melahirkan atlet yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang sukan, malah akademik. Azim dilaporkan menerima lebih 10 tawaran untuk melanjutkan pelajaran di universiti luar negara. Keadaan itu semakin ketara selepas dia menduduki tempat kelima dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia pada Ogos lalu. Pelari kelahiran Perak itu sebelum ini memperbaharui rekod kebangsaan 100 meter dengan catatan 10.09 saat di Cali, mengatasi rekod 10.18 saat yang dilakar bekas jago pecut Asia Tenggara Khairul Hafiz Jantan. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat di Ipoh itu meraih keputusan 6A dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Finalis 10 terbaik Global Student Prize tahun 2022, Alisha Asa menerima darjah kebesaran bintang Kinabalu susulan sumbangannya dalam pendidikan. Ia disampaikan oleh Gubernur Sabah Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar Mahiruddin di Istana Kinabalu, Kota Kinabalu. Melalui hantaran di Facebook, penuntut Diploma Teknologi Pembinaan Kolej Vocational Keningau itu meluahkan rasa syukur dan ucapan terima kasih terhadap anugerah yang diterimanya. Alisha adalah wakil tunggal negara untuk merebut gelaran juara anugerah Global Student Prize 2022 anjuran check.org yang berpusat di Amerika Syarikat. Alisha mempertaruhkan hasil inovasinya diberi nama Smart Motor Spreader for Floor Tiles yang berfungsi untuk memudahkan pemasangan jubin lantai. Menerusi ciptaannya, masa pemasangan jubin lantai menjadi lebih singkat. Proses pengundian pilihan raya umum PRU 15 berjalan lancar. Belum ada angka rasmi mengenai peratusan keluar mengundi setakat ini. Setakat jam 4 petang tadi, 2 jam sebelum pusat mengundi ditutup, peratusan mengundi diletakkan pada 70%. Proses pengundian bermula secara rasmi pada 7.30 pagi ini di Sabah, Sarawak dan Labuan, manakala di Semenanjung Malaysia bermula 8 pagi. Turut diadakan serentak ialah pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah yang tertangguh ekoran proklamasi darurat bagi mencegah penularan COVID-19. Mengikut daftar pemilih pilihan raya di PPR yang digunakan untuk PRU 15 seramai 21,173,638 orang pemilih layak mengundi. Daripada jumlah itu, 20,853,681 orang adalah pengundi biasa. 146,737 orang tentera serta pasangan, 118,794 orang polis dan pasukan gerakan PGA serta pasangan dan 2,741 orang pengundi tidak hadir luar negara. Semalam, SPR menetapkan PRU 15 bagi kerusi Parlimen Padang Serai ditunda kepada 7 Disember depan. Ia susulan kematian seorang calonnya, M. Karupaya daripada Pakatan Harapan. Manakala siang tadi, susulan kematian calon Perikatan Nasional PN Mat Yunus Ramli, pengeluaran kertas undi bagi DUN N41 Tioman pula ditangguhkan ke 7 Disember. Penangguhan itu hanya melibatkan DUN berkenaan sahaja, manakala pemilihan bagi kawasan Parlimen Rompin dijalankan seperti biasa. PRU 15 hari ini merupakan detik bersejarah apabila lebih sejuta belia umur 18 hingga 20 tahun menunaikan hak mereka buat kali pertama. Segmen Wartawan Cilik minggu ini, Pillars TV, TVPSS Sekolah Menengah Agama Setiu Terengganu bereksperimen mengenai undi 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hazim. Bersama saya Hafiz dari Pillars TV, TVPSS Sekolah Menengah Agama Setiu. Undi 18
yang telah diluluskan di Parlimen pada 15 Disember menjadi topik yang hangat pada masa kini. Sekarang, belia yang berumur 18 hingga 20 tahun sudah boleh melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Saya pasti ramai anak muda yang tidak sabar untuk turun mengundi. Jadi, jom kita tinjau apa kata mereka tentang undi 18. Untuk pertama kali mengundi, saya rasa sangat teruja, tapi dalam masa yang sama saya juga rasa berdebar sebab saya perlu membuat keputusan bijak dalam memilih kerajaan yang tepat untuk masa depan negara yang lebih cerah. Pasalnya saya nak undi, sebenarnya saya gembira dan juga nervous. Saya nervous sebab ketika nak pilih pemimpin untuk masa depan kita, untuk negara kita, sama ada negara kita akan menjadi bertambah baik ataupun bertambah buruk, tapi harapnya bertambah baik. Dan saya juga gembira sebab ini pertama kali saya untuk mengundi dan dapatkan cok jari saya yang pertama. Perasaan pertama kali nak mengundi ni memanglah saya rasa gembira, tapi dalam masa yang sama saya macam rasa nervous jugalah sebab ni kali pertama saya sebagai generasi muda turut sama dalam membuat keputusan untuk masa depan negara, and saya harap supaya apa yang kita undi, apa yang kita putuskan nanti insya-Allah yang terbaik untuk negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, jomlah kita sama-sama mengundi untuk menjalankan tanggungjawab kita. Perasaan first time mengundi macam excited tapi nervous pada masa yang sama because this is my first time. Tapi insyaAllah kita sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia for a better Malaysia. Dan first time mengundi sebab ni kan macam baru first time kita mengundi kan, sebab rasa macam muda lagi, so rasa macam best sebab rasa macam kita dah besar untuk mengundi. So pergilah mengundi. Jom kita mengundi. Jom kita mengundi dan buat pilihan yang terbaik. Jangan lupa pergi mengundi. Teruskan mengundi. Sekian sahaja daripada saya, Hazim dan Hafiz dari Pilas TV Sekolah Menengah Agama Setio. Pilas TV mencipta fenomena baharu. Ini sebenarnya bukan suatu pilihan tapi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi sebab itulah kita kena pilih calon yang betul-betul berpengetahuan, layak dan juga yang paling last sekali mementingkan kebajikan rakyat lah. Baik, berikut aksi dan gelagat pengundi muda pada PRU 15. Bagi mangsa banjir yang layak mengundi, mereka turut diberikan peluang untuk menunaikan tanggungjawab itu. Setakat jam 4 petang tadi, masih terdapat seramai 2,701 mangsa banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di 7 negeri terlibat banjir. Ia melibatkan 15 daerah meliputi negeri Perak, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan dan Sarawak.
Sementara itu, turut tidak melepaskan peluang untuk mengundi sebahagian daripada lebih 800 mangsa banjir di 5 buah daerah di Perak. Seawal jam 8 pagi, sekumpulan petugas parti berada di Sekolah Agama Rakyat Padang Serai, Pantai Remis bagi membantu membawa pengundi yang mengundi bagi Dun Pengkalan Baharu di bawah Parlimen Beruas di Perak. Mereka sebahagian daripada 184 mangsa banjir daripada 59 keluarga yang ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS berkenaan sejak 15 November lalu selepas kampung mereka dinaiki air banjir. Kenderaan pacuan 4 roda terpaksa digunakan selepas beberapa lokasi di Jalan Matang Aceh ke Batu Hampar dinaiki air dan tidak boleh dilalui kenderaan ringan. Kru Media Prima yang mengikuti usaha membawa pengundi ini melihat kediaman penduduk masih digenangi air banjir. Mereka mengundi di Sekolah Kebangsaan Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Beruas yang mempunyai 4 saluran yang terletak kira-kira 9 km dari PPS. Cuaca cerah di awal pagi memudahkan proses membawa pengundi serta pengundian. Sebaik tiba di pusat mengundi, mereka terus menunaikan tanggungjawab mereka mengikut saluran yang ditetapkan. Ia membabitkan SK Gual Periuk yang menempatkan 159 mangsa daripada 40 keluarga, SK Gual Tok Deh yang menempatkan 110 mangsa daripada 28 keluarga dan SK Kubang Kual menempatkan 83 mangsa daripada 34 keluarga. Mereka ditemui bersyukur tidak perlu meredah banjir untuk mengundi kerana berpindah ke sekolah berkenaan sejak banjir melanda 12 November lalu. Tahun ni saya rasa memang luar biasa sangatlah sebab pindah banjir tu kena dengan PRU 15. So jadi kita pun rasa macam tahun ni tu dekat sikit keluar mengundi, tak payah kayu perahu apa semualah gitu. Sekarang ni saya rasa macam luar biasa lah kan. Air naik serta mengundi. Jadi dah mengundi lah? Tak pergi lagi lah sebab dia tengah kemas ni. Mungkin petang sikit kot. Petang sikit saya akan pergilah. Di SK Gual Tok Deh, mangsa ditempatkan dari 4 kampung iaitu Tersang, Lacang, Tok Deh dan Lubuk Gong sejak 6 November lalu dan kini air semakin surut. Pasal ada mana ni bagi orang mindah ni senang lah. Nak ngundi ni dekat lah. Cumanya air tu tak surut lagi lah. Dengan kedalaman para pinggir, ada masa tak boleh balik lagi ni. Hak boleh balik pun balik dah setengah. Cumanya minta ada penyelesaian lah masalah betin ni. Tidak nyayunglah kau kampung ni. Menurut petugas keselamatan Nik Rosila Nik Lodin, ini kali pertama beliau ditugaskan menjaga keselamatan mangsa banjir dalam masa sama memastikan proses pembuangan undi berjalan lancar. Kawalan untuk keselamatan tu memang terkawal. Cumanya macam kita jadi kelakabut sikit sebab SPR mari. Royak kata sekolah ni jadi tempat mengundi. Masa tu lah kita jadi macam kelakabut untuk nak handle masa tu sebab dia nak guna bangunan ke. Di Pulau Gaya, Sabah, bot penambang percuma disediakan kepada pengundi yang membuang undi di pulau itu. Terdapat seramai 4,117 pengundi berdaftar mengundi di Pulau Gaya di bawah Parlimen P173 Putatan. Seawal jam 7 pagi lagi, pengundi yang menetap di luar kawasan Pulau Gaya sudah memenuhi JT Pasar Besar Kuala Kinabalu untuk menaiki bot penambang ke Pulau Gaya. Setiap perjalanan mengambil masa kira-kira 10 minit. Pada hari biasa, tambang pergi balik berharga RM6. Kawasan lain yang terlibat termasuk di Pulau Lok Urai, Pasir Putih dan Pondo. Perkhidmatan bot penambang percuma ini disediakan oleh setiap parti bertanding. Mengikut laporan berita harian, pemain naturalisasi Sergio Aguero turut menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia apabila mengundi pada PRU 15. Pemain bola sepak Seri Pahang itu mengundi di Sekolah Kebangsaan SK Semambu di Kuantan. Aguero dipetik sebagai berkata beliau bangga kerana menjadi warga negara Malaysia dan menunaikan tanggungjawab mengundi buat kali pertama. Beliau juga berharap semoga Malaysia akan membentuk kerajaan yang stabil. Aguero 28 tahun mengundi untuk kerusi Dun Semambu dan Parlimen Indra Mahkota. Pada 16 September lalu, dia mengesahkan memiliki status warga negara Malaysia dan berbangga menjadi rakyat negara ini. Penyerang itu berterima kasih kepada pemilik Seri Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah dan pengurusan kelab itu kerana menyokongnya sepanjang proses mendapatkan status warga negara.
Penggunaan cermin mata augmented reality AR mampu membantu pengguna yang mempunyai masalah pendengaran. Lebih kepada penggunaan aplikasi baru, melaluinya setiap perbualan akan diterjemahkan dan dipamerkan di kaca mata. Pelancarannya dibuat 2 hari lalu dengan disokong oleh 9 bahasa. Cermin mata AR berserta aplikasi ini dibangunkan sebuah syarikat Britain X-Ray Glass yang berpangkalan di London. Hasilnya, pengguna boleh bercakap dengan seseorang tanpa melihat pergerakan bibir orang itu. To have a conversation where you're not looking at the person that you're speaking to, wow. And I think the people who are hard of hearing would understand the feeling that I had when I had that conversation, which lasted about 5 minutes, and I didn't look at the person to my right once, and solely looked ahead. That could be it's a life-changing moment. Menurut pengasas dan ketua eksekutif X-Ray Glass dan Scarf, penjualan produk ini akan memberi ilham kepada pihak lain untuk menjadikannya lebih baik. Antaranya dengan menggantikan penggunaan cermin mata dengan kanta sesentuh. Katanya prototipe pertama mengenai perkara itu sudah pun dikeluarkan dan dijangka memasuki pasaran antara 2 hingga 3 tahun lagi. Kelemahan yang paling ketara apabila perkhidmatan terjemahan sukar dilakukan jika membabitkan perbualan lebih daripada 2 orang dan mereka cuba memotong cakap rakan mereka. Kerana itu juga, pengguna disaran berada di kawasan sunyi. Pada masa sama, mereka juga perlu berdepan dengan tanggapan serong pihak lain kerana memakai cermin mata di bilik mesyuarat misalnya. Di seluruh dunia, dianggarkan terdapat 430 juta orang mempunyai masalah pendengaran atau pekak. Bimbang berlaku pembaziran, seorang artis muda dari Nigeria menggunakan bakatnya dengan membuat topeng muka daripada bekas botol minyak masak yang digunakan ibunya. Tanpa disangkanya, topeng-topeng itu kini menjadi identiti baru kepada hasil seni beliau. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, Oluwajuwonlo Adeyemi, 20 tahun, perlu memotong separuh daripada bahagian atas bekas tong minyak itu. Selepas itu, barulah ia boleh diwarnakan mengikut kehendak beliau. Kebiasaannya, Adeyemi akan menjadikan bahagian pemegang botol itu sebagai hidung dan mulut botol sebagai mulut topeng. Topeng yang berwarna-warni itu kemudian akan dijadikan kepala kepada hasil seninya yang turut menggunakan bahan terpakai lain seperti fabrik dan tali. My mom is a caterer, so she gets 5 liter, 25 liter kegs, and once she has used the oil inside, she tends to throw them away or sell them up. And I feel whenever she's throwing them away, it affects us and it pollutes our environment because you tend to see it in the gutter. Bagi mendapatkan bentuk yang dikehendaki, Adeyemi perlu membakar bekas tong plastik yang telah dipotong itu. Sehingga kini, Adeyemi telah 2 kali mengadakan pameran hasil seninya di ibu kota Lagos. Tambahnya, dia pernah menjual beberapa daripada hasil seninya itu pada harga lebih $1,000 Amerika atau RM4,600. 2 buah perabot yang pernah dimiliki Ratu Perancis Marie Antoinette akan dilelong. Majlis akan diadakan Selasa depan di Paris. Salah satu daripada perabot itu, sebuah kabinet berusia 250 tahun dipercayai berharga antara $800,000 dan €1.2 juta. Manakala kerusi dijangka boleh mencapai harga antara $100,000 hingga €200,000. Kabinet itu diilhamkan daripada reka bentuk Cina dan besi yang ada padanya dibuat khas untuk Ratu Marie Antoinette pada tahun 1770 ketika baginda tiba di Perancis. Kerusi itu adalah tempahan terakhir pernah dibuat oleh Ratu Marie Antoinette sebelum baginda digulingkan dan dihukum gantung semasa Revolusi Perancis. Terdapat beberapa peraturan jika kita berhadapan dengan keris atau mengendalikan keris. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk memegang hulu keris kerana selalunya terdapat racun warang ataupun dikenali sebagai arsenik. Racun ini selalunya dibuat menggunakan bahan-bahan daripada bisa haiwan yang eksotik ataupun daripada najis dan juga tumbuh-tumbuhan yang beracun. Okey, untuk bahagian sarung keris pula,
Bahagian sampir selalunya dibuat daripada pokok kayu kemuning. Manakala bahagian batang sungai pula diperbuat daripada pokok angsana. Sebenarnya dalam sesebuah keris terdapat dua konsep, iaitu racun dan juga penawar. Di manakah racunnya? Racunnya berada di hujung keris, manakala penawarnya berada di sarung keris. Sukan badminton tebu ke Australia. Bergu lelaki profesional Ong Yew Sin dan Teo Yi meneruskan cabaran negara ke perlawanan akhir. Kejayaan itu menebus kekecewaan Malaysia selepas kekalahan pemain persorangan Eng Zi Yong pada satu lagi aksi separuh akhir. Menentang lawan bukan pilihan dari China He Jiting dan Zhu Haodong pada separuh akhir dan kalah 14-21 pada set pertama, Yew Sin dan Yi tetap kekal fokus. Yew Sin dan Yi yang tampil selaku pilihan ke-6 bangkit pada set kedua dengan kemenangan 21-17 dan memastikan tiket ke final memenangi set penentuan 21-18. Perlawanan akhir esok, Yew Sin dan Yi akan berdepan satu lagi beregu China, pilihan ke-8 Liu Yi Chen dan Ou Juan Yi. Bagaimanapun, hasrat menyaksikan seorang lagi pemain negara mara ke perlawanan akhir tidak kesampaian. Persorangan lelaki Eng Zi Yong yang beraksi pada satu lagi separuh akhir sebelum itu tewas kepada pemain China Lu Guangyu. Zi Yong kalah 18-21, 15-21. Piala Dunia Lelaki 2022 bakal mencatat sejarah melalui penggunaan khidmat 3 pengadil wanita. Menurut pengadil terbabit, mereka terpilih bukan kerana jantina tetapi mereka sememangnya layak untuk diberikan peluang itu. We are here because we deserve to be here. So back our confederation or back at home, this is the other level. So this is the biggest level of football. So being here, it means we deserve to be here. It's not a chance. It's not because we are women. We have been working hard to be here, and we deserve to be here. So that we are gonna work hard and then to show the world that we deserve to be here and we want to win. Menurut rakannya, pembantu pengadil Catherine Nesbitt dari Amerika Syarikat, mereka berasa kedatangan mereka dialu-alukan. Tambahnya, tiada perbezaan di antara pengadil lelaki atau wanita. Dan meskipun lega kerana telah berada di bumi Qatar, keputusan akhir masih di tangan ketua pengadil Pior Legi Colina. And they are ready to officiate any kind of match, depending, of course, on their performances in their training session, depending on our thoughts, of course, and the decision will be based on these topics. Visual trofi Piala Dunia buatan sendiri oleh peminat bola sepak di Brazil, Jabas Meneghini, mengakhiri buletin didik. Mula melakukan kerja itu selepas Brazil menjuarai Piala Dunia pada tahun 1994 sehingga kini Meneghini telah menjual dan mengekspor ribuan trofi berkenaan. Saya Noor Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat.